القائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kita akan dikurniakan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hayatilah khutbah pada hari ini yang akan menjelaskan kebatilan akidah Syiah. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah mengeluarkan fatwa yang diwartakan pada 17 Oktober 2013 yang mana menyatakan bahawa pahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar kerana mengandungi elemen-elemen antaranya adalah seperti berikut. Pertama, mempercayai bahawa imam mereka adalah maksum. Kedua, mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Ketiga, mempercayai bahawa konsep khalifah dan imamah adalah termasuk salah satu rukun Islam dan ia ditetapkan secara wasiat dan nas. Keempat, melakukan acara menyeksa tubuh badan sempena sambutan Hari Karbala pada 10 Muharram setiap tahun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, penjelasan daripada elemen-elemen berikut adalah seperti berikut. Pertama, kesalahan dan kesesatan ajaran Syiah adalah kerana mereka mempercayai bahawa imam mereka adalah maksum. Ulama Syiah seperti Kulaini dan Muhammad Hussein Ali Al-Kashif Al-Ghita menyebut imam-imam Syiah itu adalah disucikan dari dosa dan maksum dari sebarang kesalahan seperti mana para nabi. Pendapat Syiah ini adalah salah, menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar. Yang maksum adalah al-anbiya. Adapun manusia biasa yang tidak menerima wahyu daripada Allah walau bagaimana tinggi darjatnya sekalipun, dia tetap tidak maksum. Pendapat Syiah ini adalah melampau dan menganggap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan imam-imam mereka yang lain sebagai maksum dan tidak melakukan sebarang kesalahan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, penjelasan elemen yang kedua, ajaran Syiah bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah adalah kerana mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum alaihim, bahkan mencela mereka, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Sayyidatina Aisyah dan lain-lain, kecuali Sayyidina Ali dan beberapa orang sahaja. Salah seorang ulama Syiah yang amat masyhur yaitu Majlisi ada menyebut, Ali bin Husain pernah ditanya seseorang mengenai Abu Bakar dan Umar. Jawab Ali bin Husain, kedua-duanya kafir dan kafir orang yang kasih kepada kedua-duanya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dakwaan ini adalah batil, menyeleweng daripada kebenaran,
bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, bertentangan dengan ayat 100 surah Taubah yang dibaca pada permulaan khutbah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memuji sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu dan yang lebih awal masuk Islam. Mereka terdiri daripada kalangan Muhajirin dan Ansar, termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah kejayaan yang amat besar. Menurut Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Sa'id bin Musayyab, Muhammad bin Sirin, Hasan dan Qatadah, bahawa sahabat-sahabat yang dimasukkan dalam ayat ini adalah sahabat-sahabat yang mendirikan solat menghadapi dua kiblat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Dengan ini, pendapat Syiah yang mencerca dan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan lain-lain sahabat Rasulullah adalah batil dan amat menyeleweng. Ini juga bertentangan dengan sebuah hadis riwayat Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Maksudnya, jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. Berasaskan kepada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut, membuktikan semua sahabat adalah adil. Golongan Syiah yang mencerca, apatah lagi menghukumkan sahabat sebagai kafir, adalah amat sesat, menyeleweng dan bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Muslimin yang berbahagia sekalian, penjelasan elemen yang ketiga. Ajaran Syiah yang menyeleweng dan bercanggah dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah kerana mereka mempercayai bahawa konsep khalifah dan imamah adalah termasuk salah satu rukun Islam dan ditetapkan secara wasiat dan nas. Syiah beriktikad sesungguhnya Rasulullah SAW telah berwasiat bahawa pengganti baginda setelah wafatnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Kulaini, salah seorang ulama hadis Syiah, telah menulis dalam kitabnya Al-Usul Minal Kafi, antaranya Abu Ja'far berkata yang bermaksud, Allah telah memfardukan pelantikan itu sebagaimana Allah memfardukan solat, zakat, puasa dan haji. Dakwaan ini menunjukkan bahawa pelantikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai pengganti Rasulullah SAW setelah baginda wafat adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Allah memfardukan solat, puasa, zakat dan haji. Dalam kitab ini juga ada mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, sedang mereka rukuk yang ditunduk menjunjung perintah Allah. Maksud walladzina amanu dalam ayat ini juga, ini bagi golongan Syiah ialah Sayyidina Ali dan anak cucunya yang menjadi imam-imam bagi Syiah. Pendapat Syiah ini adalah batil dan menyeleweng daripada yang sebenar. Ini kerana yang pertama, perkara itu hanya terdapat dalam kitab hadis Syiah sahaja, yang kemudiannya terus disebarkan dalam kitab-kitab mereka yang lain. Ia tidak terdapat dalam sembarang kitab-kitab hadis ahli sunnah wal jamaah. Kedua, jika hadis itu sabit daripada Rasulullah SAW, nescaya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah pasti tidak akan menerima pelantikan jawatan khalifah tersebut, kerana beliau adalah seorang yang amat berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau digelar dengan gelaran As-Siddiq. Maka mustahil beliau akan menerima jawatan sebagai khalifah
jika benar Rasulullah SAW telah menentukannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga telah memuji sahabat-sahabat baginda dalam beberapa hadis. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Nabi SAW bersabda, jika kamu mencela sahabat-sahabatku, sekiranya seorang jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. Sekiranya seorang daripada kamu membelanjakan atau mendermakan emas seumpama gunung Uhud pun, tidak akan menyamai satu cupak mereka. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegur seseorang itu mencela sahabat-sahabat baginda. Ini menunjukkan bahawa para sahabat adalah seorang yang bersifat adil, tidak melakukan pendustaan dan bersifat amanah. Jika wasiat Rasulullah SAW itu sabit, sudah pasti mereka tidak akan mengingkarinya. Apabila mereka melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka ini menunjukkan Rasulullah tidak menetapkan siapa penggantinya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, penjelasan elemen yang keempat. Ajaran Syiah yang menyeleweng dan bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah adalah kerana mereka menyiksa dan melukakan tubuh badan mereka sempena sambutan hari Karbala pada setiap 10 Muharram. Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Sayyidina Husain. Perbuatan mungkar ini adalah hanya direka-reka dan bukan daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Malah ianya menyerupai ajaran agama-agama lain. Perbuatan ini telah bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa aw syaqqal juyuba aw da'a bid'wal jahiliyati." Maksudnya, bukanlah termasuk golongan kami siapa yang menampar pipi, merobek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, kita sebagai seorang Muslim hendaklah memahami, meyakini dan melaksanakan perkara-perkara utama seperti berikut. Pertama, umat Islam di negeri ini hendaklah berpegang teguh kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah sebagaimana pegangan ketua agama Islam negeri ini. Kedua, umat Islam hendaklah menolak dan menjauhkan diri daripada sebarang pahaman yang menyeleweng dan bercanggah dengan pahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah seperti Syiah, Qadiani, fahaman liberal, militan dan lain-lain. Ketiga, umat Islam di negeri ini hendaklah menghindarkan diri daripada terlibat dengan upacara-upacara sambutan hari Karbala bersempena dengan 10 Muharram yang diamalkan oleh golongan sesat Syiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya selama-lamanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang rugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.